Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang. Dalam video ini saya akan tunjukkan dengan ringkas bagaimana kita hendak membina jadual-jadual dalam pangkalan data Microsoft Access daripada senarai jadual yang telah kita lakarkan. Okey. Jadi di sini saya ada satu contoh ni pun saya dah lalui di dalam salah satu daripada kuliah kita. Jadi dalam kes ini dan contoh ini saya ada 4 jadual, iaitu saya ada jadual inventory, jadual customer, jadual sales dan jadual sales inventory. Dan daripada setiap jadual ni kita boleh nampaklah dia punya primary key ataupun kunci utama. Contohnya untuk customer table, dia punya primary key dia ialah customer number. Untuk sales dia punya primary key ialah sales invoice. Untuk jadual inventory, primary key ni ialah item number. Dan jadual sales inventory, oleh kerana hubungan antara sales dan inventory adalah hubungan banyak kepada banyak, maka kita perlu wujudkan satu jadual yang kita namakan sebagai sales dash inventory. Jadi untuk jadual sales dash inventory, primary key ni ialah primary key gabungan ataupun concatenated key, iaitu satu primary key diambil daripada jadual sales, iaitu sales invoice, dan satu lagi primary key diambil daripada inventory, iaitu item number. Jadi kita ada concatenated key, iaitu sales invoice number, item number. Ini ialah primary key untuk sales inventory. Selain daripada itu, kita ada atribut lain ataupun medan-medan lain bagi setiap jadual ini. Jadi untuk itu kita akan buka Microsoft Access. Jadi bila first time kita buka Microsoft Access untuk projek baru, maka kita akan dihadapkan dengan ini. Dia akan tanya untuk kita bina new blank database. Kita tak gunakan yang lain. Yang lain ni macam di template, kita tak perlukan template, kita akan bina daripada scratch. Jadi kita ambil blank database. Jadi di sini kita tukarlah nama dia. Jadi yang ni untuk, kalau ini untuk kita nak bina satu database berkenaan dengan apa, katakan kita nak bina berkenaan dengan sales ataupun revenue system contohnya. Kita namakanlah. Dan kita klik button create. Sebaik saja kita masuk, kita akan dipaparkan dengan ini biasalah menu items yang kita boleh gunakan. Di sebelah kiri kita ni ialah senarai objek kita, dan setakat ni objek yang kita ada hanyalah table. Itu pun hanya satu table, dan table ni pun table yang blank, iaitu table 1. Dan di sini ini ialah, di tengah ni ialah main screen, main editor lah. Jadi sekarang ni kita sedang melihat kepada table 1, tapi dia ni adalah kosong lagi. Table 1 ni tidak ada data. Kalau kita lihat di sini tidak ada dalam sel ni, kosong lagi, tetapi dia ada satu field, satu medan yang nama dia ID, kemudian satu click to add. Maknanya untuk kalau kita nak tambah medan. Jadi macam mana kita nak bina? Kalau kita lihat di dalam Microsoft dalam senarai jadual saya tadi, saya ada inventory table. Dalam jadual inventory ni saya ada 1, 2, 3 medan. Jadi kita boleh create lah medan-medan tersebut. Ini ialah jadualnya. Kita boleh create terus pada jadual tersebut medan-medan itu, iaitu kita ada button click to add ni. Jadi kita klik saja click to add ni. Kemudian dia tanya jenis medan, jenis field yang kita nak masukkan. Jadi kalau kita lihat di sini di jadual inventory kita ni, item number dia nampaknya seperti berbentuk integer lah ataupun number lah. Tetapi kalau kita ikutkan, sebenarnya item number ni untuk inventory dia tak ada makna tertentu. Maknanya kita tak perlu kepada nombor ni, bukan 10 tambah 20 sama dengan 30, tak ada. Jadi yang ini sebenarnya lebih kepada text.
Jadi mungkin kita gunakan short text untuk item number. So kita klik short text dan kita namakanlah ini sebagai item number. Okay. Kemudian next one ialah unit price. Okay, unit price dia adalah mata wang. Okay, unit price dia adalah mata wang, maka kita gunakan currency. Klik currency, kita pun kata unit price. Kemudian yang ketiga adalah description. Description adalah bentuk teks juga, maka kita gunakan short text dan kita namakan sebagai description. Okey, jadi namun begitu dalam jadual yang kita lakarkan, kita tak ada pun satu medan yang dinamakan sebagai ID. ID yang di sini ni auto created by Access. Ini adalah auto generated field. Maknanya bila kita masukkan rekod saja, maka dia akan beri satu nombor automatik di dalam ID field ni. Jadi kalau kita tak nak gunakan ini, maka apa yang kita boleh buat, kita klik view dan view di sini, dan design view. Ini ialah kita nak lihat table ini dalam bentuk design. Yang ini ialah dalam bentuk paparan table, tapi kita nak tengok dia punya design. Maka bila kita klik tu, dia akan minta untuk kita save. Jadi yang ni kita savekanlah table ni sebagai nama inventory, iaitu nama jadual tersebut. Okay, save as table name inventory, klik OK. Okay. Jadi di sini kita nampak senarai, ini bukan senarai data dalam jadual, ini ialah senarai medan ataupun senarai column name ataupun attribute name. Okey, jadi kita ada item number, kita ada unit price, kita ada description, dan kita tak nak yang ID. Apa kita boleh buat? Kita klik dia. Okey, dan kita boleh tekan delete. Dia tanya, do you want to delete this field anyway? Kita klik yes. Okey. Sekarang kita tinggal 3 medan seperti mana kita nak. Tetapi dalam jadual inventory, kita tahu bahawa item number adalah primary key, dan dua benda lagi ialah attribute. Okay. Jadi untuk primary key, kita mesti beritahu Microsoft Access bahawa item number adalah primary key. Macam mana kita nak beritahu? Mudah saja. Kita highlight kepada item number ni, kita klik ini untuk dia di highlight. Kemudian kita klik button primary key. Okay, maka ada simbol kunci di situ. Di sebelah kiri ni ada simbol kunci, maka itulah menggambarkan itu adalah primary key. Okay, semudah itu sahaja. Jadi kita teruskan. Saya ambil contoh lagi untuk sales. Okay, kalau kita tengok di sebelah kanan ini, kita akan bina satu lagi jadual. Okay, kali ini saya akan bina jadual ni straight melalui design view. Jadi apa saya buat untuk create new table. Sekarang kalau kita lihat di sebelah kiri, tables kita dah ada satu, iaitu inventory table. Yang kita nak buat pula sales table. Apa kita buat? Kita klik create di atas ni. Kita klik create. Kemudian apa yang kita nak create? Kita nak create table. Jadi kita klik table. Kalau kita klik table, kita akan lihat paparan punya view. Tapi kita nak lihat design view. Kita klik table design. Okay, terus dia letak kat sini apakah field name yang kita nak buat. Okay, jadi kita tahu kat sini kita nak sales invoice number. Jadi kita masukkan sini sales invoice number. Okay, yang ini pun dia adalah short text. Kerana nombor dia tidak ada makna, jadi kita gunakan short text saja. Okey. Yang kedua ialah, kalau kita lihat di sini, ialah date. Okey, kita letak date. Okey. Namun begitu dalam Access dia beritahu the name you supply is a reserved word. Dalam Access mereka dah reserve perkataan date ini. Jadi kita tak boleh gunakan field name bernama date, sebab Access dah nak dia gunakan perkataan date tu untuk tujuan lain. Okey, jadi kita tukar nama kepada invoice date contohnya. Okey, dan data type, oleh kerana inilah date, maka kita kena ambil data type sebagai date. Okey, seterusnya kita ada salesperson.
Dan salesperson ni ialah nama, jadi yang ni simple saja, ini ialah short text. Dan akhir sekali customer number. Okay. Customer number ni akan jadi primary key. Ini adalah datangnya daripada primary key di jadual customer. Jadi dia mesti match ya. Kalau customer number di jadual customer kita bina gunakan data type short text, maka di sini pun sebagai sebagai foreign key pun kita mesti gunakan data type yang sama, dan kita jangka kita akan gunakan short text. Okey, bila kita dah ada keempat-empat ni, kita pun boleh nyatakan mana satu kita punya primary key. Dan untuk jadual sales, primary key ini ialah sales invoice. Jadi kita klik primary key. Okey, kita klik save. Dia akan tanya apakah nama table ni. Namanya ialah sales. Okey, sekarang kita ada dua table. Okey, katakan kita akan buat customer table sama sahaja, tetapi ada satu lagi table yang sedikit berbeza, iaitu table sales inventory. Sales inventory ni seperti yang saya katakan tadi, dia adalah jadual untuk many to many relationship. Jadi kita pun bina lah macam biasa juga. Kita untuk bina, saya klik create dan saya gunakan table design. Okay. So field name, saya gunakan field name yang sama, iaitu sales invoice, sales invoice number. Data type ni ialah short text. Kemudian satu lagi ialah item number, dia juga adalah short text. Dan satu yang ketiga ialah quantity. Quantity ialah quantity lah, dia adalah number jadi kita gunakan sebagai number. Okay. Sekarang oleh kerana dalam jadual sales inventory dia ada dua primary key, atau kita panggil sebagai concatenated key. Kenapa dia ada dua key? Sebab ini ialah jadual many to many. Dia ambil primary key daripada jadual dia yang asal. So sales inventory, satu ni jadual sales, satu lagi jadual inventory. Kita ambil kedua-dua primary key ni, jadikan sebagai concatenated key. Jadi untuk kita menyatakan mana satu ataupun dua field yang dia jadi concatenated key, maka kita perlu highlight kedua-dua ni sekali, sales invoice number dan item number, dan kita klik primary key. Okay, jadi dia sepatutnya ada kunci di kedua-dua. Okay, jadi dan kita seterusnya kita bila dah sudah, kita save lah, iaitu ini sales dash inventory. Okay. Jadi itu sahaja cara yang sangat mudah untuk kita membina jadual-jadual dalam pekalan data berdasarkan lakaran jadual ataupun senarai jadual beserta dia punya atribut yang telah kita reka bentukkan.